adalah sejenis gangguan mental paling lazim di dunia. Di Malaysia, kira-kira 2.3 juta orang mengalami kemurungan pada satu tempoh dalam hidup mereka. Kelaziman kemurungan di Malaysia dianggarkan pada tahap 8% sehingga 12% secara keseluruhan dan dialami oleh kira-kira 20% dalam kalangan orang dewasa berusia 13 hingga 17 tahun. Kemurungan adalah gangguan emosi yang menyebabkan rasa kesedihan yang berterusan dan kehilangan minat dalam melakukan aktiviti yang berbeza. Ia juga dikenali sebagai gangguan kemurungan utama atau kemurungan klinikal yang boleh mempengaruhi perasaan, fikiran dan tingkah laku seseorang. Selain itu, kemurungan boleh menyebabkan pelbagai masalah fizikal dan emosi. Tanda-tanda kemurungan: sukar membuat keputusan, percubaan membunuh diri, simptom fisiologi seperti sakit kepala atau sakit-sakit badan, rasa tidak tenteram dan mudah marah. Mudah cemas atau fobia, gangguan tidur seperti bangun terlalu awal ataupun berlebihan tidur, hilang selera makan, cepat letih dan tidak bertenaga, dan juga kesedihan yang berpanjangan. Punca yang pertama adalah disebabkan oleh genetik atau keturunan. Mereka yang mempunyai adik-beradik ataupun ibu bapa yang mengalami penyakit kemurungan akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat masalah tersebut. Tetapi ini tidak bermakna mereka yang tidak mempunyai sejarah keluarga dengan masalah kemurungan tidak akan mempunyai masalah tersebut. Stres. Rasa stres ataupun kehilangan seseorang yang disayangi boleh menjadi faktor risiko untuk penyakit kemurungan berlaku. Mereka yang sudah dewasa dan mempunyai penyakit yang membawa kepada kecacatan ataupun ketidakkemampuan untuk mengurus diri akan menyebabkan rasa tidak berguna dan mereka boleh menjadi murung. Faktor persekitaran. Faktor ini disebabkan oleh peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga. Contoh, ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kurang memberi perhatian dan kasih sayang sehingga menyebabkan anak-anak berasa sedih dan murung. Punca yang terakhir ialah disebabkan oleh corak pemikiran. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetus kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhan. Contoh, mereka merasakan diri mereka tidak berguna dan tidak sehebat orang lain. Cara-cara untuk mengatasi kemurungan ialah seperti berjumpa dengan doktor di hospital atau klinik yang terdekat, sertai aktiviti yang membuatkan diri rasa gembira, bercakap dengan seseorang yang boleh dipercayai, amalkan gaya hidup yang sihat dan juga mendapatkan khidmat bantuan daripada kaunselor. Terdapat pelbagai jenis ubat antidepresi yang kerap diambil oleh pesakit dalam mengurangkan masalah kemurungan mereka seperti: pertama, pengambilan semula serotonin selektif seperti fluvaxamine dan sertraline. Kedua, pengambilan semula serotonin seperti aripiprazole dan antidepresan tricyclic seperti amitriptyline. Terapi perilaku kognitif (CBT) adalah sejenis rawatan psikoterapikal yang membantu pesakit memahami fikiran dan perasaan yang mempengaruhi tingkah laku. CBT biasanya digunakan untuk merawat pelbagai gangguan termasuk fobia, ketagihan, kemurungan dan kecemasan. Jenis pendekatan terapeutik yang melibatkan CBT adalah: pertama, terapi perilaku emosi rasional (REBT), terapi kognitif, terapi multimodal dan terapi tingkah laku dialektif. Terapi interpersonal IPT ialah rawatan yang memfokuskan rawatan jangka pendek untuk kemurungan. Ini adalah sejenis rawatan bagi individu dengan masalah kemurungan yang memfokuskan pada peranan sosial dan interaksi antara masa lalu dan sekarang. Teknik yang digunakan dalam IPT ialah: pertama, mengenal pasti emosi, kedua, ekspresi emosi, ketiga, berdepan dengan emosi terpendam.